أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama berada di sini. Dan alhamdulillah sekejap tadi kita diberi kurniaan oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah malam ini juga kita mengharapkan naungan daripada sayap para malaikat-malaikat Allah yang setiap masa dan ketika mencari para penuntut-penuntut ilmu, tidak kira di bumi dan di sudut mana kita berada. Dan insya Allah juga pada malam ini kita masing-masing memasang niat, tiada lain dan tiada bukan pertemuan kita pada malam ini adalah untuk mencari sebahagian daripada ilmu-ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Baik, pada malam ini secara permulaan ataupun muqaddimah, saya nak mengembalikan peringatan kita kepada seawal kisah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang penciptaan makhluk pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Secara ringkas, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan dikurniakan kepada Nabi Allah Adam dengan ilmu segala nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan tentang ilmu segala nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Adam ini banyak disebutkan khilaf-khilaf di kalangan ulama sendiri. Ada yang mengatakan dan menyebut bahawa ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam meliputi perkara-perkara seperti nama-nama anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit keturunan Adam di kemudian hari. Dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan yang diajarkan kepada Adam ialah nama-nama malaikat. Dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan yang diajarkan kepada Adam ialah nama-nama binatang seperti kuda, seperti himar, seperti kaldai dan nama-nama yang lain. Dan juga ada pandangan daripada ulama mengatakan
yang diajarkan kepada Adam ialah nama-nama bintang, bulan, matahari dan nama-nama planet yang lain. Bahkan lebih jauh ada pendapat yang mengatakan nama angin yang keluar daripada dubur manusia itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Dalam konteks ini kita melihat kemuliaan, kurniaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam tidak lain dan tidak bukan di atas kelebihan pengurniaan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan kepada kita hari ini yang bergelar anak cucu ataupun cicit dari keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam, sepatutnya kita mengambil peluang atas dasar kelebihan yang pernah Allah beri dan campakkan kepada Nabi Adam dulu, terutama dalam asbab yang sama, iaitu berilmu. Dan hari ini selama mana kita hidup, carilah ilmu. Selama mana kita dikurniakan hayat oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntutlah ilmu pengetahuan di mana sahaja yang kita sanggupi, dengan guru mana sahaja yang kita mahukan. Mudah-mudahan daripada pencarian ataupun talib ilmu tadi, Allah akan memberikan rahmat kepada kita dari sudut cahaya ataupun sinar keilmuan yang didapati dan diraih tadi. Tetapi apa yang diceritakan oleh Allah seterusnya berkaitan dengan Adam ialah tentang bila Allah memerintahkan iblis supaya sujud kepada Nabi Allah Adam. Tidak lain dan tidak bukan sujud tersebut adalah atas dasar penghormatan, atas dasar kemuliaan kurniaan ilmu yang ada pada batang tubuh Nabi Allah Adam. Sujud di sini ialah sujud litakrim, bukan sujud lil ibadah. Sujud untuk memuliakan Adam kerana ilmu tadi, bukan sujud ibadah. Tiada lain dan tiada bukan sujud ibadah ini hanyalah mutlak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi arahan dan perintah daripada Allah ini adanya penolakan, adanya penafian dan pengingkaran daripada iblis. Dia menolak untuk bersujud kepada Adam atas beberapa alasan, atas beberapa reason yang dia rasakan wajar untuk dia suarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mengingkari arahan dan perintah Allah tadi? Antara yang paling terkenal dan famous di dalam ayat-ayat Al-Quran, dia mempersoalkan tentang asal usul penciptaan. Seolah-olah dia merasakan bahawa kemuliaan asal usul penciptaannya jauh lebih baik daripada asal usul penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam, dengan mengatakan penciptaannya daripada api itu lebih mulia daripada penciptaan Adam daripada tanah yang hitam bercampur dengan lumpur dan sebagainya. Dalam persoalan ini, kalau kita melihat secara rasional, secara logik, dan kita memahaminya dengan hati yang bersih, sesungguhnya tidak ada kelebihan ataupun kemuliaan atas asal usul penciptaan tadi. Kalau kita lihat, tidak ada lebihnya penciptaan seseorang makhluk Allah yang dijadikan daripada api atas penciptaan seseorang makhluk Allah daripada tanah. Bahkan lebih jauh, kalau inilah yang menjadi isu dan mainannya, tentu seseorang ataupun makhluk yang dijadikan daripada cahaya, tentu dia akan menganggap bahawa dia lebih mulia daripada mana-mana makhluk Allah yang dijadikan daripada angin mungkin. Tentu makhluk-makhluk Allah yang dijadikan daripada angin mungkin dia akan mengangkat dirinya lebih mulia daripada makhluk Allah yang dijadikan daripada air, dan makhluk Allah yang dijadikan daripada air pula akan mengangkat kemuliaannya berbanding dengan makhluk-makhluk yang dijadikan Allah daripada unsur-unsur yang lain. Dan kalau kita lihat daripada spesies yang sama, manusia hari ini, kita semua yang dijadikan oleh Allah, tiada lebih dan tiada kurang
kecuali telah dirakamkan sendiri oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Kalau atas dasar reason ataupun alasan yang dikemukakan oleh iblis tadi, tentulah ada di kalangan kita sendiri manusia yang kita tidak campur dalam ruang lingkup makhluk lain. Tentu yang tinggi akan melebihkan dirinya berbanding dengan yang rendah. Tentu yang putih akan memuliakan dirinya berbanding dengan yang berkulit hitam. Tentu yang kaya akan memuliakan dirinya berbanding dengan makhluk lain yang miskin. Tentu yang handsome, yang jelita akan membandingkan kemuliaannya dengan yang kurang handsome, dengan yang hodoh dan sebagainya. Tetapi Allah telah memberi clue yang cukup besar. Yang paling dipandang dan dimuliakan oleh Allah, yang paling bertakwa di antara kita semua manusia. Tak kira dalam level mana Allah mencipta kita, dalam ranking mana Allah meletakkan kedudukan kita dalam suasana masyarakat, yang paling bertakwa itulah yang Allah pandang. Walau apapun perkara penting yang harus kita pandang di sini dalam konteks kedua-duanya pernah melakukan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iblis dengan kesalahan yang tersendiri, manakala Adam juga dengan kesalahan yang tersendiri. Tetapi Adam memahami konsep kesalahan yang pernah dia lakukan bersama pasangannya, istrinya Hawa, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil konteks kesalahan tadi dengan menyesal. Mereka mengambil konsep kesalahan tadi dengan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep taubat yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga dirakamkan oleh Allah menerusi perkataan dan doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh iblis, dia terus menerus dengan keegoan dia, dia terus menerus dengan sifat keakuan ananiah dia. Dia tidak mahu berganjak daripada apa yang telah berlaku dan ditakdirkan atas dirinya. Seolah-olah sekelumit ataupun secubis penyesalan langsung tidak ada di dalam diri dan hatinya bila dia melakukan kesalahan dan kesilapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah dia terus menyombongkan diri dia dengan keegoan dan kecongkakan dia, ditambah dengan takabur yang melayang tinggi, seolah-olah dia meminta daripada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih besar, agar memanjang dan menangguhkan ajalnya sampai hari kiamat. Tiada lain dan tiada bukan kerana dendam kesumat tadi, semata-mata untuk menyesatkan anak-anak Adam, nak menyelewengkan jalan sebenar yang diatur dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak Adam ini turut sama tersesat dan terseleweng bersama jalan-jalannya. Secara ringkas, gambaran awal tentang iblis dan Adam Allah dah rakam seawal-awal surah Al-Baqarah. Walaupun di sana, sememangnya kalau kita memerhatikan mana-mana kitab tafsir sekalipun, sama ada tafsir period mutaqaddimin, ataupun period pertengahan, ataupun period mutaakhirin, bahkan tafsir-tafsir yang lahir daripada ulama-ulama modernis, yang kita panggil sebagai ulama-ulama kontemporari pada hari ini. Sememangnya banyak berlaku pandangan pendapat ataupun khilaf di kalangan ulama-ulama Islam berkaitan dengan kisah yang dipaparkan oleh Allah berkenaan dengan Nabi Adam, Iblis dan juga Hawa. Pada malam ini secara ringkaslah, walaupun kita nampak cerita tu pendek, walaupun kita nampak cerita tu ringkas, tapi bila kita buka kitab-kitab tafsir tadi, terlampau banyak perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan penisbahan pada kisah yang dipaparkan oleh Allah tadi.
Antaranya yang paling awal berlaku khilaf di kalangan ulama ialah tentang penentuan terhadap level yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam itu sendiri. Ada sebahagian ulama yang menganggap bahawa kelebihan Adam ini ialah kerana dia manusia pertama yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah di samping pangkat kenabian. Yang pertama ni, dia kata Nabi Adam ni dilebihkan Allah sebab dia yang first. Dia yang mula-mula dijadikan Allah, kemudian Allah bagi pangkat Nabi tanpa dia kata Nabi Adam ni di samping pangkat Rasul. Cukup terhenti pada pangkat Nabi semata-mata. Manakala yang kedua, kelebihan Allah pada Adam ini kerana manusia pertama yang dijadikan oleh Allah di samping pangkat Nabi lagi Rasul yang dikurniakan oleh Allah kepada Adam. Walau bagaimanapun bila kita melihat dan meneliti dalil-dalil, hujah-hujah dan bukti yang dipaparkan. Sebagai contoh ada hadis dalam aliran yang pertama tadi pendapat mereka menyebut Nabi Al-Mukallam. Nabi yang berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkemungkinan secara harfiah bila disebut Nabi, mereka menganggap Adam ini cuma kelebihan dia manusia pertama dan cuma berpangkat Nabi tidak Rasul. Tambahan pula kalau kita lihat dalam hadis Bukhari, kalau kita lihat dalam hadis Muslim, berkaitan dengan hadis di bawah tajuk syafa'ah, disebutkan bahawa Rasul yang pertama itu merujuk kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, bukannya merujuk kepada Nabi Allah Adam. Walaupun begitu, bila kita memerhatikan pendapat yang kedua, sememangnya mereka juga mempunyai dalil-dalil tertentu, sama ada daripada hadis serta dokongan-dokongan dan sokongan yang lain. Bagaimana dengan pendapat yang kedua yang mengatakan Adam the first man yang diciptakan oleh Allah dikurniakan pangkat Nabi, malah lebih jauh dikurniakan pangkat Rasul? Sememangnya ada dalil yang jelas disebutkan. Haddatsana Salamah bin Fadl an Mikail an Lais an Ibrahim at-Taimi an abihi an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ara'aita Adam anabiyan kana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am nabiyan rasulan kallamahu Allahu kibala faqala uskun anta wa zaujukal jannah. Telah meriwayatkan seorang perawi yang bernama Salamah bin Fadl. Dia mengambil periwayatan ini daripada Mikail. Bukannya Mikail malaikat, kebetulan nama orang tu Mikail. Mikail mengambil periwayatan daripada Lais. Lais mengambil periwayatan daripada Ibrahim at-Taimi. Ibrahim at-Taimi mengambil periwayatan daripada bapaknya. Disebut an abihi tapi tidak disebutkan nama bapaknya. Kemudian daripada sahabat besar Nabi Abi Dzar Al-Ghifari. Dalam konteks ni sebenarnya Abi Dzar lebih awal bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan Nabi Adam. Adakah Adam ini cuma seorang lelaki yang pertama dijadikan oleh Allah Nabi ataupun lebih jauh daripada itu Nabi atau Rasul? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita Adam anabiyan kana? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah berkenaan dengan Nabi Adam? Adakah dia seorang Nabi? Abu Dzar dah tanya Rasulullah, pendapat kamu tentang Adam, adakah dia seorang Nabi? Lalu Rasulullah menjawab, na'am nabiyyan rasulan. Benar, dia seorang Nabi, bahkan seorang Rasul, kallamahullahu kibala. Dan sesungguhnya Nabi Adam ini pernah berkata secara direct, terus terang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengambil dalil uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu bersama dengan pasangan kamu, isteri kamu Hawa di syurga. Itu antara secara ringkas perbahasan pertama. Khilaf yang lain ialah tentang dijadikan dan diciptakan Adam ini oleh Allah di langit atau di bumi.
Kalau kita rasa pelik orang nak mempersoalkan persoalan ni, tapi ni jadi perbahasan ulama, terutama dengan pandangan-pandangan ulama kontemporer seperti Syekh Al-Maraghi, Syekh Mustafa Maraghi dalam tafsir dia, Tafsir Maraghi. Dengan ulama-ulama silam, Allah buat Nabi Adam ni di langit ataupun di bumi. Panjang perbahasan dia yang kedua. Yang ketiga, bila Allah dah jadikan Nabi Adam, kemudian minta iblis ni sujud pada Nabi Adam, konteks semasa Allah berbicara dengan mereka semua tu dalam syurga ke, konteks dia di luar daripada syurga, juga dibahaskan oleh para ulama. Mungkin kita hari ini tak terfikir sejauh itu, tapi ulama-ulama berfikir hak mana Allah suruh iblis sujud pada Adam tu, konteks tu berlaku dalam syurga ke di luar konteks syurga. Yang ketiga. Yang keempat, syurga-syurga yang dikatakan ditempati Adam dan isterinya tu duduk di langit ke duduk di bumi, juga jadi perbahasan. Yang kelima, sebelum Allah ni jadikan Hawa tu, dia jadikan Hawa dulu, baru suruh Adam dengan Hawa masuk syurga ke, dia masuk Adam sorang-sorang, baru cipta Hawa tu waktu Adam dah masuk dalam syurga, juga jadi perbahasan. Faham ke tak tu? Maksudnya macam ni, adakah Allah cipta Hawa, kemudian baru suruh Adam dengan Hawa masuk dalam syurga? Ataupun Adam masuk syurga sorang-sorang, baru waktu Adam duduk dalam syurga, baru buat Hawa dalam syurga? Juga jadi perbahasan. Bahkan lebih jauh, buah yang terlarang tu, yang disebut syajarah al-khuld tu pun duk bahas lagi. Buah ni buah apa? Kalau kita perhati dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, ada 5 pandangan, 5 pendapat. Yang paling banyak mengatakan buah tu buah anggur. Nak kata apa? Ni pandangan ulama, buah anggur. Yang kedua ada kata buah gandum. Allah tak terfikir kita dah nak kata buah gandum. Tapi bila tengok kepada penjelasan tafsir, jangan kita bandingkan macam gandum kita hari ni. Kalau kita tengok pokok gandum hari ni, rasa terliuk tak kalau orang larang pun nak makan? Rasa seolah-olah macam tak terliuk. Tapi bila tengok perbahasan dia, sebiji gandum tu sama besar dengan 2 peha sapi, sama besar dengan 2 peha lembu. Tu rasa pelik sikit tak? Kalau sebiji gandum sama besar dengan 2 peha lembu, mungkin rasa tertarik dan rasa pelik. Yang ketiga ada kata pokok apa? Pokok kurma. Pandangan yang keempat ada kata pokok tin. Pandangan yang kelima tidak menetapkan dan menisbahkan atas nama, tapi siapa yang makan buah ni dia akan berhadas, akan keluar angin, akan keluar kentut dari dubur dia. Ini perbahasan ulama yang dikeutarakan oleh Imam Ibnu Katsir. Tetapi secara jujur kita hak lemah dari sudut ilmu dan iman ni kadang-kadang tertanya-tanya, pasal apa ulama-ulama ni boleh berbahas ataupun berkhilaf tentang nama-nama, sedangkan Allah tak sebut pun dalam ayat Quran pokok apa dah. Allah tak sebut pun, Allah sebut dalam ayat Quran. Ada tak Allah sebut anggur ke? Allah sebut apa ke? Maksudnya untuk menetapkan dan menisbahkan buah ni, ulama ambil daripada mana? Kita perhati juga hadis-hadis. Tapi kebanyakan periwayatan ini adalah bersandarkan kepada kaul-kaul daripada sahabat-sahabat semata-mata. Tetapi rumusan yang Ibnu Katsir bagi cukup best. Ibnu Katsir sebut apa? Dia kata benda ni sebenarnya kurang memberi manfaat kepada kita untuk kita sembang, untuk kita bicarakan. Dengan bahasa mudah, Ibnu Katsir memberi saranan, kalau kita mengetahui pun hal-hal tersebut dari sudut perbahasan dan khilaf-khilaf dia, tidak mendatangkan faedah dan manfaat pun pada kita. Dan kalau kita tak mengetahui pun perbahasan dan khilaf-khilaf tadi, dia tidak mendatangkan mudarat pun pada kita. Jadi ambil tumpuan pada hak Allah, tiun. Ambil tumpuan pada hak Allah, sebut saja. Hal ni hal tentang manusia yang melakukan kesilapan, kemudian bertaubat dari salah satu sisi. Ada manusia yang congkak, manusia pula, iblis itulah, yang congkak, yang takabur, yang sombong, kemudian berjanji nak panjang umur, nak minta panjang umur, nak menyesatkan. Ambil sisi itu sebagai iktibar, sebagai pengajaran.
Walau bagaimanapun benda ni dah disebut dalam kitab-kitab tafsir, kita baca dan kita kongsi pandangan-pandangan serta periwayatan-periwayatan tadi sebagai contoh. Apapun yang saya nak buka minda hadirin hadirat muslimin muslimat pada malam ini ialah bila iblis ni berjanji, sebagai contoh, dia memang berjanji nak minta Allah tangguhkan ajal dan umur dia, dan dia berjanji nak menyesatkan dan menyelewengkan anak-anak Adam. Secara rasional, kalau kita bermain dengan isu logik sekalipun, mampu atau tidak untuk iblis berperanan melakukan penyesatan dan penyelewengan terhadap anak-anak Adam kalau dia bergerak seorang diri. Dengan jutaan anak-anak Adam, dia seorang-seorang. Bagaimana aku nak tackle, bagaimana aku nak buat, bagaimana aku nak beragenda, bagaimana aku nak berperancangan. Seolah-olah bayangkan kita malam ni, saya ni nak buat anda semua jadi karut marut, nak buat anda semua jadi haru biru, nak buat anda semua jadi tak keruan. Saya seorang-seorang tapi nak tackle ramai-ramai ni, biar terpeleot, biar sesat, biar jadi jahat, biar jadi buruk. Senang atau tidak? Ini bukan sesuatu yang sesenang. Ini bukan sesuatu yang semudah. Dalam kalam itulah kita memahami bahawa iblis juga memerlukan partner-partner. Iblis juga memerlukan rakan-rakan kongsi. Iblis juga memerlukan orang-orang yang menyokong usaha-usaha dan peranan dia dalam menyesatkan manusia. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang jadi pendokong-pendokong dan penyokong iblis ini dua kumpulan. Yang pertama sememangnya yang kita tak nampak lah. Yang kita tak nampak. Yang kedua yang kita nampak. Yang mungkin hidup di sisi kita hari-hari. Yang kita boleh tengok, yang kita boleh kenal. Yang pertama tak nampak yang saya maksudkan ialah dari kalangan jin. Ada dari kalangan jin yang menjadi tali barut iblis. Ada dari kalangan jin yang membantu iblis untuk menyesatkan dan menyelewengkan manusia. Itu kita tak boleh nafi. Dan yang kedua ialah yang Allah sebut dalam Quran dengan kalimah syaitan. Syaitan banyak dirujuk bukan bersifat peribadi, bukan bersifat personaliti atau figure, tetapi ayat-ayat ataupun kalimah dan perkataan berkenaan dengan syaitan lebih merujuk kepada sifat dan perilaku yang buruk. Maksudnya, syaitan ini ada perangai dia pada jin dan syaitan ini juga ada perangai dia pada manusia yang bersifat syaitan, yang berperibadi syaitan. Hak nampak tadi manusialah. Manusia-manusia yang bersekongkol dengan iblis, manusia-manusia yang berpartner dengan iblis, manusia-manusia yang berpartisipate dengan iblis untuk menyesatkan manusia-manusia yang sama jenis dengan dia. Ada ke tak ada ni? Ada. Kita tak boleh nafi secara jujur. Ramai manusia hari ini kita nampak berusaha untuk menyesatkan dan menyelewengkan manusia yang lain dari jalan kebenaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para utusan-utusannya daripada kalangan nabi dan rasul. Baik, bila kita faham begini, mereka perlu ada plan. Mereka perlu ada agenda, mereka perlu ada perancangan. Agenda, plan atau perancangan mereka perlu buat dengan berhati-hati dan sebaik-baiknya. Kerana setiap masa, setiap dekad, setiap tahun, setiap abad, keberadaan manusia sentiasa mengalami perubahan sesuai dengan ilmu yang mereka ada, sesuai dengan kemajuan teknologi, sesuai dengan alatan-alatan dan prasana kemodenan pada zaman tersebut. Mereka terpaksa merubah setiap taktik-taktik, setiap kaedah-kaedah. Bagaimanakah untuk menyelewengkan dan menyesatkan manusia. Secara rambang, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada satu surah yang disebut oleh Allah sebagai surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ini, Allah merakamkan sekurang-kurangnya 5 utusan dia
daripada kalangan Nabi dan kalangan Rasul. Yang pertama Allah sebut tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini secara berturutan. Habis cerita Nabi Nuh dalam Al-A'raf, Allah sebut cerita Nabi Allah Hud. Habis cerita Nabi Allah Hud, Allah sebut Nabi Allah Saleh. Habis cerita Nabi Allah Saleh, Allah sebut Nabi Allah Lut. Habis cerita Nabi Allah Lut, Allah sebut Nabi Allah Syu'aib. Walaupun di sana ada sedikit kisah Nabi Ibrahim, ada sedikit kisah Nabi Sulaiman, ada sedikit kisah Musa dan Fir'aun dan sebagainya. Tetapi hak ni secara berturutan, bila kita memerhati secara jelas dan jujur, ada pemaknaan-pemaknaan penting untuk kita ambil iktibar dan pengajaran daripada kelima-lima Nabi dan Rasul tadi. Secara jelas Allah menyebut tentang Nabi Allah Nuh. Dalam Quran sebanyak 43 kali nama Nabi Allah Nuh naik. 43 kali. Nabi Allah Hud naik sebanyak 7 kali dalam Quran. Nabi Allah Saleh naik sebanyak 10 kali dalam Quran. Nabi Allah Lut naik sama ada saya lupa antara 23 ataupun 27 kali dalam Quran. Dan Nabi Allah Syu'aib naik 11 kali dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bila kita kembali seawal kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, antara Adam dengan Nuh lebih kurang 10 abad, dan bolehlah dikatakan dari sudut salasilah Nabi Allah Nuh ini adalah cucu cicit yang ke-9 Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebelum Nabi Nuh tu ada Nabi Syis, sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain. Baik, bila lihat kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh ini diutuskan oleh Allah di kawasan yang kita sebut hari ini sebagai Iraq. Yang tu disebut sebagai ketamadunan Sumeria kuno. Jadi sebelum Sumeria sebenarnya ada kerajaan lebih awal yang disebut kerajaan Akkadia. Yang lebih awal sebenarnya daripada kerajaan Sumeria itu sendiri, di bawah ketamadunan Mesopotamia. Baik, rata-rata umat ataupun bani Nabi Nuh alaihi salam ini melakukan satu penyelewengan dan kesesatan yang cukup besar yang tak pernah dilakukan oleh manusia-manusia sebelum zaman Nuh, iaitu kesesatan akidah. Kenapa disebut pada zaman Nuh zaman berlakunya kesesatan akidah? Kerana zaman Nabi Allah Nuh lah buat pertama kalinya manusia sudah mula mendua, mempersekutukan dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab seawal zaman Nabi Nuh lah berlakunya penyembahan idola, penyembahan patung-patung berhala. Dan dalam surah Nuh sendiri dirakamkan nama-nama patung tersebut, nama-nama berhala tersebut. Seperti Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus dan Nas. Ada 5 nama yang dirakam dan dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila meneliti sejarah patung-patung idola dan berhala tadi, asalnya mereka adalah manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang saleh. Tetapi kesucian dan kesolehan mereka telah disilap gunakan, disilap adaptasikan oleh anak cucu terkemudian, lantas menjadikan mereka sebagai sesembahan, sebagai idola dan sebagai patung-patung berhala. Dalam konteks ini, kalau kita lihat dari sudut keburukan, dosa dan kejahatan, sebenarnya seawal anak-anak Nabi Adam mungkin dah berlaku kerosakan. Allah rakam dalam Quran kisah pembunuhan anak Adam, keterlibatan antara Habil dan Qabil. Maksudnya bab pembunuhan dah berlaku. Mungkin dosa-dosa lain dah dibuat oleh anak-anak Adam sezaman dengan Syis, sezaman dengan Idris dan sebagainya. Tetapi konteks ni yang paling awal berlaku sesatnya akidah penyembahan berhala berlaku pada zaman Nabi Nuh. Dan diutuskan Nabi Nuh alaihi salam untuk menyebarkan dan menyerukan dakwah dan seruan supaya mereka semua yang tersesat ini kembali ke jalan yang sebenar,
ke jalan yang direstui dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila melihat konteks ni, berapa lama Allah mengutuskan Nabi Nuh bersama kaumnya? Dalam surah An-Naml dirakamkan, Allah mengutuskan Nuh bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. Maksudnya berapa tahun? 950 tahun. Ada baiknya sebut teruslah 950. Ni sebut 1000 kurang 50. Ni matematik ala Al-Quran. Lama tu. Yang beriman berapa orang? Hak atas kapal yang selamat 80 orang. Campur anak-anak Nabi Nuh 3 orang. Campur Nabi Nuh lebih kurang 83 ke 84 orang saja. Kalau nisbah umur 950, kalau kita kata setahun seorang berjaya didakwahkan, setahun seorang pun dah 950 kalau setahun seorang. Ni 83 jauh lagi. Mungkin berbelah-belah tahun atau hampir 20 tahun baru seorang purata. 20 tahun kemudian baru seorang. 20 tahun kemudian baru seorang. Payahnya mereka nak mengikuti jalan kebenaran yang dibawa oleh Nuh. Kalau setakat menolak tanpa melakukan apa-apa, itu natural. Kalau setakat menafikan dan ada pendapat yang bersifat kontra tanpa melakukan apa-apa, itu biasa. Tetapi inilah rentetan yang selalu diterima oleh barisan para utusan Allah, Nabi dan Rasul. Setiap kali mereka menyebarkan dakwah kebenaran dan petunjuk daripada Allah, mereka sering menerima ancaman-ancaman. Mereka sering menerima tomahan-tomahan, cacian, makian, tuduhan dan sebagainya. Hal ni dah jadi biasa dalam sejarah. Selain daripada menentang, menafikan dan kontra pendapat dengan para utusan, banyaknya benda-benda tadi. Malah disindir, malah diejek Nabi Allah Nuh alaihi salam, terutama berkenaan dengan pembinaan kapal di atas darat. Pembinaan kapal berdekatan dan berhampiran dengan rumah dia. Macam-macam. Tetapi janji Allah itu benar. Bila sampai waktu yang ditakdirkan oleh Allah dan banyaknya peratusan penentangan terhadap Nabi Allah Nuh, janji Allah itu sampai. Akhirnya, sebagaimana takdir dan ketentuan Allah, turunlah daripada langit hujan yang tak berhenti-henti mencurah. Bukan setakat turun daripada langit, bahkan daripada bumi terpancar mata-mata air. Yang ada yang kecil, ada yang besar, dengan begitu cepat menenggelamkan sebahagian besar permukaan bumi. Kalau kita hari ini pun banjir-banjir besar yang menenggelamkan kawasan kita, daerah kita, wilayah kita, kampung kita, negeri kita, tu mari hak atas saja. Hak hujan tak berhenti. Hak hujan saja-saja. Hak ni hujan, hak belah atas, hak bawah pun keluar juga. Memancut-mancut. Lagi cepatlah proses berlaku banjir besar tadi. Akibatnya, salah seorang anak Nabi Nuh, Kan'an, termasuk daripada golongan-golongan yang menzalimi dan menganiaya dirinya sendiri akibat menolak seruan dan dakwah, lebih jauh menolak ajakan Nabi Allah Nuh untuk naik bersama-sama di atas kapal. Hak selamat cuma Sam, Ham dan Yafis. 3 orang. 3 keturunan inilah bersama isteri dan ahli keluarga masing-masing meneruskan ketamadunan dan kesinambungan baru keturunan manusia. Satu perkara yang saya nak bawa di sini. Bila datangnya bala, bila datangnya ujian yang sebesar ini daripada Allah, adakah kita menganggap isu penyembahan berhala ini kecil atau besar? Sebegini besar ujian, dahsyatnya taufan dan ribut banjir Nabi Allah Nuh ni, kita rasa bersepadanan atau sesuai tak dengan hukuman Allah? Sesuai. Sebab perkara yang paling dimurkai, paling dimarahi oleh Allah ialah menduakan zat dia, mensyirikkan dia, mempersekutukan dia. Ni bukan benda kecil, ni bukan benda main-main. Tu yang pertama, secara ringkas saja kita nak bawa.
Yang kedua, bila mari zaman seterusnya, zaman Nabi Allah Hud. Mari zaman Nabi Allah Hud. Hud alaihi salam. Hud kali ini diutuskan bersama kaumnya, iaitu kaum Ad. Dan penempatan mereka Allah rakam dengan nama satu surah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf tu nama tempat. Itulah tempat kediaman kaum Ad dengan rasul mereka yang bernama Hud. Mari kaum Hud yang nama Ad tadi, mereka ni lagi hebat. Allah jadikan mereka lagi besar daripada kaum Nabi Nuh dulu. Kulit-kulit mereka lagi cantik daripada kaum Nuh dulu. Ketegapan, kesegakan mereka lebih daripada kaum Nuh dulu. Tetapi mereka juga melakukan kesilapan. Antara yang paling besar kesilapan yang dilakukan oleh kaum Hud ialah mengagungkan materialisme. Yang hari ini kita sebut sebagai materialism. Yang mengagungkan dalam kehidupan keduniaan semata-mata. Meninggalkan konsep akhirat. Meninggalkan konsep kerohanian. Meninggalkan konsep pertemuan kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang berlaku kepada kaum Hud, iaitu Ad. Dan yang kedua, mereka juga telah menyisihkan syariat dalam kehidupan mereka sebagaimana yang telah diajarkan dan diwarisi daripada nabi-nabi dan rasul sebelum ini. Maksudnya dah ada peraturan, dah ada ketetapan, dah ada undang-undang. Bagaimana manusia pada zaman tersebut untuk hidup dan untuk lebih jauh beragama. Tetapi hal ini mereka ketepikan, hal ini mereka abaikan, hal ini mereka tolak tepi. Mereka seolah-olah menyisihkan perundangan dan syariat ini dalam kehidupan mereka. Tanpa mau ada gangguan dalam soal hukum, tanpa mau ada gangguan dalam soal halal dan haram, tanpa mau ada gangguan dalam soal boleh dan tidak boleh dalam kehidupan mereka. Bahkan yang ketiga lebih jauh, penerusan terhadap penyembahan berhala masih lagi berlaku. Walaupun bukan lagi bernama Wad, bernama Suwa, bernama Ya'uq, bernama Yaghus dan bernama Nas, tapi tiga berhala besar yang masih wujud pada zaman Nabi Nuh dan Nabi Hud ialah Syada. Ada yang nama Syamud dan ada yang bernama Haba. Syada, Syamud dan Haba. Ini tiga berhala besar yang ada pada zaman Nabi Allah Hud. Kehebatan kaum-kaum Ad inilah mereka dapat membangunkan bangunan-bangunan yang hebat. Tiang-tiang yang besar, bangunan-bangunan yang tinggi, kota raya yang hebat. Dan bolehlah kalau kita nak istilahkan pada zaman tersebut, dianggap pada zaman mereka tu dah dapat dibangunkan kota raya metropolitan sesuai dengan zaman dan level mereka pada waktu tersebut. Jadi akibat kenikmatan ini mereka tidak syukuri. Lantas mereka balas dengan penyisihan syariat, masih meneruskan penyembahan berhala, mengabaikan petunjuk dan nasihat daripada Nabi Allah Hud. Dan yang paling penting, keagungan terhadap materialism tadi. Allah juga menghukum kaum Ad, kaum Nabi Hud. Kalau kita kira baru selepas kaum Nuh, hati jujur kita manusia kalau bersih, kaum Nuh sebelum kita ni Allah dah bedah. Kaum Nuh sebelum kita Allah dah hukum. Kaum Nuh sebelum kita Allah dah musnahkan. Adakah kaum Nuh sebelum ni tak dapat kita jadikan sebagai iktibar? Tak dapat jadikan kita sebagai pengajaran? Poin fokus Nabi Nuh dihukum kerana penyembahan berhala tadi kita duk buat lagi. Kalau kita jujur lah. Hak mereka kena tu, hak kita buat lah ni mereka kena. Manusia tak boleh nak fikir ke masa tu. Yang dihukum sebelum ni ada keterlibatan dengan perbuatan dan perilaku yang kita buat hari ini. Tetapi selama mana itulah, Nabi Hud juga menerima nasib yang sama, ditolak seruan dakwah dia.
Bahkan Allah rakamkan dalam surah Al-Fajr yang selalu imam-imam baca di waktu subuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Apakah kamu tidak melihat apakah Allah telah melakukan terhadap kaum Ad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil imad. Iram tu nama ibu kota mereka. Bandar Iram yang dipenuhi dengan tiang-tiang yang tersergam besar dan kukuh. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang mana sebelum ni tidak pernah ada permisalan dan percontohan bangunan macam ni, tiang macam ni, kota raya macam ni yang orang-orang sebelum ni pernah buat. Tak ada bandingan. Hebat. Dan Allah sebut juga lepas tu wasamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Samud ni untuk kaum mana? Nabi Saleh. Wa fir'aun zil autad. Oh, Fir'aun pun mari. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad. Yang telah melakukan apa? Pelampauan di bandar-bandar, di negeri-negeri. Fa aktsaru fiha al fasad. Banyaknya kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh mereka. Kali ini Allah hukum bagaimana kaum Hud didatangkan guruh kilat petir. Mari dengan suara yang kuat menyebabkan mereka semua mati bergelimpangan. Mati bergelimpangan ramai-ramai. Kemudian mari ribut taufan dalam bentuk padang pasir itu. Mari seolah-olah bila mati itu mari ribut padang pasir tadi menenggelamkan, mengambuskan mayat-mayat mereka tadi. Inilah cara Allah menghukum dan menghinakan mereka yang tidak mau berpegang pada jalan kebenaran sebagaimana saranan dan seruan Nabi Allah Hud. Kali lagi terkena. Kecil ke apa yang mereka buat? Mengagungkan materialisme, menyisihkan syariat daripada kehidupan, kemudian masih ada penyembahan berhala. Kalau kecil, Allah tak hukum mereka. Ini adalah persoalan yang besar. Persoalan yang perlu kita renung, ambil iktibar dan perhatikan. Mari pula Nabi yang ketiga. Nabi yang ketiga, Nabi apa? Nabi Allah Saleh. Lepas Nuh Hud, lepas Hud Saleh. Kaum Nabi Saleh, mereka ni lebih banyak mempertikaikan pangkat kenabian dan kerasulan Saleh. Bila Saleh ni mengaku dia utusan Allah, aku ni Nabi, aku ni Rasul. Perutusan aku daripada Allah ni tidak lain dan tidak bukan ialah semata-mata untuk memperingatkan kamu. Lupakah kamu dengan dua saudara kita sebelum ni? Apa yang dah berlaku kepada kaumnya Hud? Apa yang dah berlaku kepada kaumnya Nuh? Apakah kamu suka kita akan ditimpakan bala dan ujian yang sama daripada Allah sebagaimana mereka? Mereka menolak dakwah Nabi Nuh, mereka menolak dakwah Nabi Hud, malah mereka menolak dakwah Nabi Allah Saleh. Lebih jauh, mereka meminta bukti kenabian dan kerasulan Saleh. Dah nak kata sangat hang ni Nabi, dah nak kata sangat hang ni Rasul. Wak mailah bukti dia. Wak mailah dia punya proof. Your miracle. What? Yang inilah disebut sebagai mukjizat. Tunjuk mukjizat dah kata Nabi sangat. Tunjuk mukjizat dah kata Rasul sangat. Secara ringkas, Allah mendatangkan mukjizat melalui perantaraan Saleh dengan mukjizat yang agak pelik, cukup aneh, iaitu keluarnya seekor unta daripada celah batu. Batu ni bukan kata unta. Nak suruh keluar kambing pun payah. Nak suruh keluar arnab pun payah. Nak suruh keluar kucing pun payah. Kalau kita lah bodoh-bodoh dah. Okey, antara kehebatan saya ialah mampu mengeluarkan unta belakang semok tu. Tiba-tiba di belakang semok tu keluar unta sungguh.
Tu pun kita berasa tak logik dah. Sebab kebiasaan unta hidup di padang pasir ke dalam semak belakang rumah kita. Maksudnya kalau saya boleh buat keluar unta belakang semak, bukan batu, belakang semak tu kira hebat dah. Macam mana unta hak spesies dia ni jenis padang pasir, ustaz boleh buat keluar belakang semak? Tu nampak hebat dah. Tapi ni dah keluar daripada celah batu tak dapat kita bayangkan. Tetapi kenyataan yang sebenar mereka tak boleh nafi. Sebab ini disaksikan oleh mata-mata dan kepala mereka sendiri. Mata boleh melihat dan akal mereka boleh mengkoreksi hal tersebut. Ini adalah kenyataan yang perlu mereka terima tentang pembuktian kenabian dan kerasulan Saleh. Pendek cerita, Nabi Saleh dah bagi dia punya penetapan dan peraturan. Biarkan sehari untuk unta ni makan dan minum, kemudian sehari lagi kamulah. Hari ketiga bagi dia balik, hari keempat kamulah. Dan bila lama masa ni berjalan, ada yang mula tak berpuas hati. Yang selama ni pun geng-geng ni lah yang duk lawan Nabi Saleh. Geng-geng ni lah yang duk tolak Nabi Saleh. Akhirnya mereka berkumpul, beragenda dan merencana untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Rancangan dan agenda pertama mereka nak bunuh unta mukjizat Nabi Saleh. Lepas pada tu mereka nak bunuh pula Nabi Saleh dan ahli keluarga dia. Oh, jahat sungguh. Nak tutup kemukjizatan, kemudian nak bunuh pula Nabi yang diberi mukjizat. Ni dosa besar. Okey, kita tengok dalam surah An-Naml ayat 48. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Wa kana fil madinati, dan di kota itu, tis'atu rahtin, terdapat 9 orang lelaki, yufsiduna fil ar, yang suka melakukan kerosakan di atas muka bumi, wala yuslihun, dan mereka sedikit pun tidak berbuat kebaikan. Tis'atu rahtin, 9 orang lelaki ni merujuk kepada kepala-kepala ataupun pemimpin-pemimpin daripada 9 kabilah kaumnya Nabi Allah Saleh. Dalam tafsir disebut daripada Imam As-Saddi, periwayatan daripada Abu Malik sampai kepada Ibnu Abbas. Antara yang disebut 9 orang ni, nama-nama mereka, yang pertama Da'ma, yang kedua Da'im, yang ketiga Harma, yang keempat Harim, yang kelima Dawab, yang keenam Sawab, yang ketujuh Riyab, yang ke-8 Mistaq, yang ke-9 si pembunuh dan penyembelih unta Qaddar ibnu Salif. Ulama dah mendatangkan 9 nama ni, termasuk nama pembunuh, nama penyembelih dan penangkap unta Qaddar ibnu Salif. Bahkan tentang Qaddar ibnu Salif dirakamkan oleh Allah dalam 2 ayat yang lain. Surah Al-Qamar ayat 29, fanadu sahibuhum fata'ata fa'aqar. Lalu mereka memanggil dan menyeru sahabat mereka, kawan mereka, fata'ata, lalu kawan ni menangkap unta tersebut, fa'aqar, lalu menyembelihnya. Individu yang disebutkan dalam ayat ni merujuk kepada penangkap dan penyembelih Qaddar ibnu Salif. Bahkan dalam surah Asy-Syams ayat 12, izim ba'asa ashqaha, dan akan dibangkitkan di akhirat kelak manusia yang paling celaka di antara kamu, juga merujuk kepada penyembelih unta Saleh Qaddar ibnu Salif. Asalnya mereka pun 50-50 dah jadi ragu-ragu nak bunuh unta. Hak bawa panah, tarik anak panah terketak-ketak. Hak bawa pedang, baru mengacungkan pedang, terketak-ketak. Hak bawa senjata lain, terketak-ketak. Ada yang sudah mengambil ambisi untuk mengabaikan, tarik balik. Tapi mari pula makcik sekok ni. Makcik tu mari dengan menawarkan wanita-wanita cantik. Oh, hak ni tak lagi dah. Hak terketak-ketak tu, dapat perempuan cantik, jadi gagah balik. Terketak-ketak,
upah dia perempuan cantik jadi okey balik. Pengaruh nilai sentimen ke perempuan ni cukup besar dalam diri seorang lelaki. Banyak sejarah hancurnya, rosaknya pemimpin, rosaknya lelaki hanya kerana wanita. Dan juga sebaliknya, ada juga wanita-wanita yang rosak, perempuan-perempuan yang rosak kerana lelaki. Timbal baliklah. Jadi terbunuh juga, ditangkap dan disembelih. Lalu matilah unta tersebut di tangan Qadar ibnu Salih besar. Pertama, menolak dan menafikan kenabian dan kerasulan seorang utusan Allah, dosa besar. Membunuh dan menghilangkan mukjizat, dosa besar. Dan Allah hukum mereka. Lepas bunuh unta tu mereka pi senyap-senyap ke rumah keluarga soleh, termasuk Nabi Soleh. Untuk apa? Untuk masuk senyap-senyap bunuh Nabi Soleh dan ahli keluarga dia. Tapi dihujani dengan batu-batu daripada langit, KO situ terus. Yang masih berbaki, yang masih tersisa, diberi peluang 3 hari kan. Ada disebut muka akan jadi kuning, lepas tu muka akan jadi merah, kemudian muka akan jadi hitam, kemudian tunggulah azab daripada Allah. Itu perjanjian dia. Sebab tu mereka kata dalam ayat Quran kan, kalaulah soleh ni benar, maka kita akan mendahului dia. Maksudnya sebelum kita mari azab, kita bunuh dia dulu-dulu. Tapi kalau dia ni salah, kita akan bawa sekali roh unta dia sekali dengan roh dia melayang sekali, kita bunuh. Kalau dia tu berdusta, kalau dia berbohong, lepas bunuh unta, kita bunuh dia, biar dua-dua selesai. Tapi kalau dia benar, jam kita. Jadi sebelum kita kena azab, baik kita settle dia dulu. Inilah perangai. Allah hukum. Allah hukum. Lepas tu mari pula kaum Lut. Ni agak sedikit jauh. Sebab lepas soleh, kalau ikut turutan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sepatutnya siapa? Ibrahim. Tapi Allah tak berurutan kali ini, sebut anak saudara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada adik bernama Haran. Haran inilah ada anak bernama Lut. Lut ni anak Haram, anak saudara Nabi Allah Ibrahim, yang keluar daripada bumi Babylon dulu selepas berlaku konfrontasi dengan Namrus, dan Namrus terbunuh dengan nyamuk dia tu. Keluar. Jadi mereka berjuju ke arah barat. Perjalanan mereka panjang, sampailah ke bumi Palestin. Bila sampai di bumi Palestin, pendek cerita, sampailah masa diutuskan Lut kepada kaum Sodom dan Arab dia sebut Amorah. Kalau hari ini kita biasa sebut Sodom and Gomorrah. Bukan Gomorrah raksasa Atromen, tu raksasa Gomorrah. Sodom dan Gomorrah. Jadi perbuatan dia ni Allah sebut dalam Quran satu perbuatan yang umat sebelum ni tak buat lagi. Okey, kita kata hak bunuh orang dah ada, jembah berhala dah ada, lawan Nabi dah ada, buat jahat tu dah ada, buat jahat ni. Hak pesen umat kaum Nabi Lut ni tak pernah dia orang buat lagi. Tak pernah orang buat lagi. Iaitu apa? Jenis suka jantan sama jantan, suka perempuan sama perempuan. Lelaki melampiaskan nafsu dia dengan lelaki, perempuan melampiaskan nafsu dia dengan perempuan. Hari ini, masa tu tak ada lah pengistilahan. Hari ini perbuatan yang sama dah ada pengistilahan. Dah ada jenama. Kalau lelaki sama lelaki kita panggil apa? Gay. Kalau perempuan sama perempuan, lesbian. Homoseksual. Tu yang jadi keluar hari ini LGBT. LGBT itu bukan nama binatang. LGBT itu bukan lembu, gajah, beruk, tape, tenuk dah. LGBT pula dah. LGBT itu lesbian, B bisexual, G gay, T ada kata transgender ikut dia lah, ada kata transseksual ikut dia lah. Hari ni lagi teruk ke lagi bagus? Lagi teruk lah. Dulu 2 huruf, hari ni 4 huruf. Malah lebih huruf lagi sebenarnya.
Hak hari ni bila mereka dah boring, bila mereka dah puas sama-sama mereka, mereka cari binatang pula, mereka cari haiwan pula. Hak ni tak boleh nafi, jangan bohonglah. Ada yang dah pernah try dengan ayam, ada. Tak ada kerja tak? Ada yang dah pernah try dengan itik, kecil sangat kot. Pilah cari kambing, pilah cari lembu, pilah cari kuda, pilah cari kerbau. Tak boleh nafi. Hak ni dah memang terbukti ada. Bahkan lebih jauh sampai peringkat dengan orang pun boring dan puas, dengan binatang pun dah boring dan puas. Dia pergi carilah pusu-pusu ada lubang ke, celah-celah pokok ke. Hak mana-mana ada berlubang situ, berlubang sini, dia nak try juga. Lepas pada ni bagilah kat dia exhaust motorcar, exhaust kereta kalau lah tak puas lagi dah. Ataupun apa? Bangla tu tengok awal, pakcik tu lama isi minyak dah. Rupanya habis dah isi minyak, dia bubuh dalam tu minyak dia, kan ikut dia lah. Lawak-lawak juga, tapi benda ni dah terbukti nyata berlaku. Tapi apa hukuman? Allah tak terus hukum kecuali didatangkan peringatan. Nak cakap kasih dan sayangnya Allah, bukan kita buat silap terus hukum, terus bala, terus diuji. Hantar utusan Nabi Lut, berhentilah buat perangai macam ni, berhentilah buat benda tak ada faedah ni. Sampaikan Nabi Lut sendiri menawarkan anak-anak perempuan dia untuk dinikahi dan dikahwini supaya berlaku cara melampiaskan nafsu dengan cara yang betul dan sebenar. Malah malaikat-malaikat sendiri sebelum dia datang nak hukum kaum Nabi Lut ni, dia datang jumpa Nabi Ibrahim dulu, menyampaikan dua berita, dua hal. Satu hal gembira, satu hal yang sadis dan menyedihkan. Hal gembira, malaikat mari bawa berita gembira bahawa Nabi Ibrahim ni akan dikurniakan anak menerusi Sarah, iaitu Nabi Allah Ishak. Ishak lah Sarah. Ismail dah lahir, Sarah lah hak mandul tak mengandung-ngandung tu, umur tua. Jadi mari Ibrahim, kamu nak dapat anak menerusi isteri kamu Sarah. Jadi hak ni lah Sarah tertawa tu. Ishak dalam bahasa Ibrani maksudnya ketawa. Maksudnya bila dengar berita macam ni, Sarah macam terkejut, tertawa bahawa dia akan mengandung lagi. Yang kedua, malaikat ni bagi tahu selepas ni kami akan pergi kepada umat Nabi Lut dan hukum mereka. Menyamak dulu jadi orang, jadi tetamu Nabi Lut, handsome, tampan, segak-segak. Ni yang Nabi Lut takut. Nabi Lut suruh masuk cepat-cepat dalam rumah, takut terpandang dan terlihat oleh geng tu. Geng tu tak boleh. Asyik nak mengunyik 24 jam. Jadi inilah yang diberitakan. Akhir sekali secara ringkas, lawan juga tak berhenti juga sampai dia ancam Nabi Lut kan. Sampai dia ancam Nabi Lut, Allah buat apa kali ni? Ini pelik sikit, Allah terbalikkan bumi. Hak atas tu jadi duduk kat bawah, hak kat bawah naik kat atas. Lalu hari ni kita boleh tengok apa dia? Dead Sea kan? Laut mati. Ada sekarang dalam wilayah bumi Jordan. Laut mati. Allah buat terus. Pelik sikit sebab dia pun pelik, hukuman pun pelik lah, terbalik. Sebab dia pun jenis terbalik otak ni. Lepas tu marilah pula Nabi seterusnya yang Allah sebut, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib di negeri Madian. Sebab tu Syuaib bila kita baca, satu dia diutuskan kepada Ahlul Madian, satu lagi disebut Ashabul Aikah juga kepada Nabi Syuaib. Adakah Madian, orang Madian dengan Ashabul Aikah ni merujuk orang yang sama atau lain-lain? Kalau kita perhati secara jelas, lain-lain. Biasanya kerosakan Ahlul Madian kerana mereka banyak melakukan penipuan, pendustaan dan penyimpangan dalam takar menakar, timbang menimbang. Jadi orang-orang ekonomi lah, orang-orang meniaga. Kalau time ke dia, timbang lebih. Time ke orang, timbang kalah kurang. Satu lagi sifat Ahlul Madian ialah peras ugut. Mereka akan duduk di simpan-simpan jalan, sekat kafilah-kafilah, orang bawa barang, orang berniaga. Kalau hang tak bagi, jaga. Kalau hang tak bagi, kami buat macam ni. Kalau hang tak bagi, kami rampas. Kalau hang tak bagi, ugut.
Allah hukum mereka. Kalau Ashabul Aikah lebih kepada satu kaum, juga merujuk kepada Nabi Syuaib, biasanya negara-negara Arab dulu, muka bumi dia agak sedikit berbatu, berbukit, dan dia ni jarang ada tanah yang subur. Ashabul Aikah ni ada satu padang yang luas, tengah-tengah padang yang luas, yang kering, kontang dan gersang ni ada satu bidang tanah. Dalam bidang tanah tu ada pokok-pokok yang menghijau dan tumbuh subur, pelik pada orang sikit. Kita kata ada satu kawasan tu memang kering, gersang, kontang, tiba-tiba sebidang tanah tu pokok tumbuh elok, cantik. Hak haru birunya dia buat apa? Dia pergi kat pokok tu, dia sembah pokok tu. Sembah pokok hak subur tu. Bagi dia ada keramat pokok ni, ada tok yang jaga dia, ada dewa duk jaga dia kot. Lepas tu pilah duk tampai tu, duk ikat benang tu, ikat benang ni. Jadi sekali lagi Allah hukum Ashabul Aikah. Bila kita rangkum lima benda ni, kita rangkum lima benda-benda ni, semua ni adalah dosa-dosa besar yang tidak dipandang, kalau istilah kita manusia, tak dipandang sebelah mata oleh Allah. Benda ni memang diberi perhatian oleh Allah. Kalau benda ni tak besar, Allah tak akan hukum sehebat ini. Tetapi secara jujur, iktibar dan pengajaran untuk kita berfikir, satu benda saja, terma daripada 5 kisah para Nabi dan Rasul ni, yang paling paksi dia yang utama, unsur yang paling besar ialah penolakan terhadap seruan dakwah para Nabi dan Rasul. Semua ni benda sama. Mari orang nak cerita hak betul, tolak. Mari orang nak cerita hak benar, tolak. Mari orang nak bagi jalan petunjuk dan hidayah, tolak. Mari orang ada perkaitan dengan Allah pencipta kita, tolak. Semua kes ni berlakunya penolakan terhadap Allah, penolakan terhadap utusan Nabi Allah, penolakan terhadap kebenaran. Dan ni sesuatu yang besar, sememangnya layak untuk mereka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bermain dengan minda. Bayangkan dosa sebesar ini, Allah tak ada sekat-sekat terus hukum. Kalau saya meletakkan diri saya pada level iblis tadi, kalau saya letakkan diri saya pada level iblis, bila melihat kepada 5 pattern dan 5 fashion ni, kalau orang buat macam ni, bergang. Buat lagu ni, bergedang. Buat lagu ni, desum. Buat lagu ni, pis. Buat lagu ni, kang. Saya akan memastikan benda-benda macam ni terus hidup dan subur dalam amalan masyarakat. Rugi kalau tak suburkan benda ni, sebab benda ni pattern dia, ni dah Allah dah bagi. Dan conclusion hari ni, sampai kita hidup hari ni, ambil Nabi Nuh, adakah berhala sudah tiada ke makin banyak? Fikir. Patut kalau kita tengok secara jujur, Allah dah buat lagu tu, akibat lagu ni patut tak ada dah. Fikir, tak ada dah patutnya. Hei, taubat dah, Allah buat hukum lagu ni. Berhenti dah, tak mau dah. Tapi berhala makin tumbuh dengan pesat. Maksudnya berjaya tak berjaya, Pak Cik Tan? Berjaya atau tak berjaya? Berjaya. Berhala masih tak mengurang. Di sana ada, di sini ada, di depan ada, di belakang ada, hak kecil ada, hak pertengahan ada, hak besar ada, hak kala biru ada, hak kuning ada, merah ada. Hak batu ada, hak kayu ada, hak besi ada. Maksudnya benda ni masih berterusan. Cuma yang bezanya, kita hari ini bernasib baik umat akhir zaman kerana tampanan doa, penangguhan daripada Rasulullah. Antara salah satu doa daripada Rasulullah yang dimakbulkan oleh Allah, akan diberi tangguhan terhadap hukuman dosa-dosa. Oh, kalau Nabi tak berdoa atas tangguhan, agak-agak berhala seberapa banyak yang ada ni, padan tak kalau Allah nak bagi banjir sekali lagi? Padan kalau Allah nak banjir sekali lagi dengan berhala hak duk ada, padan. Tapi mari banjir tu pun kecoh dah tak? Mari banjir bukan kes berhala ke atau memangnya sebab berhala pun dah kecoh dah kita. Okey, yang kedua, kita tengok unsur materialism
cuba menyisihkan syariat dalam masyarakat, penyembahan berhala masih berlaku. Berhala biarlah, letak tepi lah. Mengagungkan materialism, mengabaikan akhirat, mengagungkan fizikal, mengabaikan kerohanian, dan satu lagi, cuba menyisihkan perundangan, hukuman dan syariat dalam kehidupan. Tak ada kot. Tak ada lagi. Ada lagi ke tak ada? Ada. Maksudnya sekali lagi, iblis berjaya. Benda ni masih ada. Dulu Allah dah hukum, dulu Allah dah peringat, masih continue sampai hari ini. Oi, hujung-hujung zaman ni material lagi tinggi, material lagi besar. Orang berlumba-lumba hari ni dari sudut level dalam masyarakat hanya kerana ilmu dia tinggi, level dalam masyarakat kerana dia banyak rumah, level dia tinggi di mata masyarakat kerana banyak kereta, level tinggi di mata masyarakat kerana banyak duit dalam bank, level tinggi di mata masyarakat kerana pangkat tu pangkat ni. Tapi orang biasa tak ada apa, tak dipandang, tak dijeling pun. Habaq mengabaikan syariat sampai hari ini pun. Makin nak dikikih, makin nak dipersoalkan, makin nak ditolak, makin nak dikucar-kacirkan, makin nak diharu-birukan, makin nak dikelirukan. Kalau kira tak ada tampanan doa Nabi, padan ke kalau Allah nak mari sekali lagi? Padan. Memang kita hanyut lama dah. Mari yang ketiga. Jenis cuba menafikan kenabian, menafikan kerasulan. Tak percaya kat mukjizat ni, malah membunuh mukjizat. Hari ni ada tak golongan-golongan yang dah mula meragui dan mempersoalkan tentang Nabi? Dah ada. Orang yang mempersoalkan tentang Rasul, meremeh-remehkan Nabi dan Rasul, menghina Nabi dan Rasul, mengutuk Nabi dan Rasul. Alah mukjizat. Mana boleh kita percaya naik ke langit? Saksi pun tak ada. Dia naik seorang je. Kuang-kuang naik 2 orang. Okeylah kita boleh tanya seorang lagi. Dia naik seorang macam-macam cerita dia boleh bawa. Bukan ada saksi pun. Meremeh-remehkan mukjizat Nabi. Masalahnya kalau datang dari orang kafir, okey lagi. Hak memang duk lawan kita hari-hari. Yang jadi skru tak betul ni, hak mari daripada golongan kita mengaku Islam. Tapi mempertikaikan persoalan-persoalan ni. Mari tasyabuh dia, mari tanakut dia. Persoalan-persoalan tentang mukjizat dan Nabi. Ada hak lebih jauh. Nabi Muhammad bukan yang last, Nabi Muhammad bukan yang terakhir, akulah Rasul yang terakhir. Ada juga hak bengat aku tu. Aduh. Yang keempat, kaum Nabi Lut. Habis dah ke? Perangai Nabi Lut habis dah? Kalau habis tak keluarlah LGBT tu. Berjaya ke tak berjaya? Berjaya, berterusan. Lagi teruk. Lepas tu nak dilegalkan pula. Nak suruh dianggap biasa dah benda tu dalam masyarakat. Dia menjadi salah kalau dilakukan dengan kekerasan, tetapi dibenarkan kalau dilakukan dengan penuh kasih sayang, tengkorak. Dengan penuh kasih sayang, okey. Maksudnya hang nak berzina atas dasar kasih sayang, okey. Hang nak jantan-jantan penuh kasih sayang, okey. Hang nak perempuan, okey. Bapa dengan anak, okey. Mak dengan anak, okey. Asal kasih sayang, jangan kekerasan. Tak tahulah otak dia fikir lagu mana. Dia nak sampai tahap mana nafsu dia ni baru dapat dipuaskan. Okey, ada lagi tak? Ada. Yang kelima, hak jenis tipu menipu dalam ekonomi ni. Ni kesesatan ekonomi ni berlambak lah, bukan kata hari ni lah. Dah hak baik-baik, hak bagus-bagus, kita tak pernah nafi. Bila Allah sebut ni, kita cerita hak tak baik lah. Maksudnya bila Allah sebut, adalah orang menipu dalam ekonomi, adalah orang menipu dalam timbang-menimbang, adalah orang menipu dalam sukatan. Dari sudut dulu memang timbang-menimbang, sukat-menyukat. Ekonomi bentuk moden, cara dia lah. Tak kira lah cara mana pun, jangan menipu. Berlaku adil dan jujur dalam muamalah kamu dengan sesama manusia.
Tolak daripada kamu melakukan keadilan, menipu, buat jahat, bentuk mana pun transaction antara kita dengan orang lain tetap salah. Dan masih berlaku. Benda ni masih berlaku. Tapi adakah kerana ditangguhkan hukuman kita tak kena? Akhirat besok kena juga. Akhirat besok kena juga. Okey. Sekarang ni baru pukul 9 suku. Nak berhenti ke? Nak on? On lagi dah. Baik. Ni saya nak pergi kepada agenda. Saya nak pergi kepada perancangan. Saya nak pergi kepada konspirasi. Minat sangat nak sebut konspirasi dah. Konspirasi ni pengistilahan moden. Agenda dulu kita sebut, perancangan dulu kita jemput. Konspirasi tu orang-orang terkini sebut konspirasinya. Baik, macam ni. Nabi Sulaiman antara lain pernah terfitnah. Apa fitnah yang pernah terkena ke atas batang tubuh Nabi Allah Sulaiman? Dulu kan kes cincin dia kan bertukar tangan tu. Untuk beberapa tempoh dan waktu Nabi Sulaiman hilang kerajaan dia, hilang pemerintahan dia, hilang kepimpinan dia. Waktu inilah iblis yang menyamar jadi Nabi Sulaiman tu, dia menulis kitab-kitab sihir. Dia tulis kitab-kitab sihir, lalu dia meletakkan kitab-kitab dan buku sihir dia ni di bawah singgasana Nabi Allah Sulaiman. Baca tafsiran surah Al-Baqarah tentang wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi bila Nabi Sulaiman dapat balik kepimpinan, pemerintahan dan kerajaan dia, Nabi Sulaiman tak tahu pun kes ni. Sampailah secara ringkas Nabi Sulaiman dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Bila Nabi Sulaiman wafat, datang iblis. Dia menyamak jadi seorang lelaki Bani Israel. Lalu bertanyakan kepada orang ramai, adakah kamu semua nak mengetahui siapakah sebenarnya Sulaiman tu? Rahsia yang kamu semua tak tahu dan tak kenal pun, siapa Sulaiman tu? Jadi kalau nak tahu, kita ramai-ramai pi korek, pi cungkir balik apa yang ada bawah singgah sana dia. Apa yang ada? Buku sihir hak dia duk tulis tadi lah. Oh, ni rupanya buku-buku sihir, buku-buku ritual, buku-buku pelambangan yang hari ini dinisbahkan kepada black wizard, black witch, black magic dan sebagainya. Kalau kamu nak tahu Sulaiman jadi hebat, boleh memerintah timur dan barat kerana dia mengamalkan sihir-sihir ni. Dia boleh bercakap dengan bahasa haiwan dan binatang kerana dia mengamalkan sihir-sihir ni. Dia boleh menundukkan angin, menundukkan jin, setan kerana dia mengamalkan sihir-sihir. Nabi Sulaiman terfitnah. Okey, biar dulu. Kita tengok isu ibu Nabi Allah Isa. Siapa ibu Nabi Allah Isa? Maryam. Maryam ni kita tahulah mengandungkan seorang anak tanpa seorang suami. Yang inilah dibahaskan dengan oskop Najran dulu. Waktu zaman Rasulullah, geng-geng Nasrani daripada Najran. Dulu Najran dalam wilayah Yaman. Tapi hari ini mungkin Najran duduk dalam wilayah Arab Saudi dah mungkin. Cuba tengok, kalau salah betulkan saya. Dulu mereka pakat mai ramai-ramai kerana nak berdebat tentang isu ketuhanan Isa alaihi salam. Dan Allah rakam dalam Quran kan jawapan dia. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya soal kejadian dan penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam je. Dua-dua tu dijadikan daripada tanah. Cuma kalau dalam konteks ni kamu nak lebihkan Isa kerana dia hanya beribukan tanpa seorang bapa, patutnya kamu anggap Nabi Adam tu lagi hebat. Nabi Adam tu lagi power sebab dia mak pun tak ada, bapa pun tak ada. Kalau nak kata kira hebat dari sudut tu, tak ada apa. Ni antara takdir-takdir Allah untuk menguji keimanan manusia supaya mengimani apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita tengok dalam Quran, rakaman ayat-ayat Al-Quran bagaimana sewaktu saat-saat Nabi Isa alaihissalam nak dilahirkan oleh ibunya Maryam. Digambarkan Maryam tu berada di bawah sepohon pokok kurma kan. Minta apa? Minta goncangkan pokok kurma, luruh buah kurma, makan buah kurma. Bila dahaga, datang malaikat Jibril mencipta sebatang anak sungai. Sebelum tu tak ada anak sungai pun. Buat anak sungai, minum daripada anak sungai tu. Lahir di mana? Di bawah pohon kurma. Kalau buka dalam Bible, dalam Injil, di mana dilahirkan Nabi Allah Isa? Bawah pohon kurma atau dalam kandang kambing? Okey, isu satu. Satu lagi tentang penyaliban Yesus. Yang kena salib tu Nabi Isa ke Judas Iskariot? Judas Iskariot. Tetapi yang terfitnah siapa? Nabi Allah Isa alaihi salam. Di sisi agama Yahudi, riwayat hidup Nabi Allah Isa dah tamat. Di sisi mereka memang yang kena salib tu Nabi Isa dah mati pun. Di sisi orang Yahudi, Nabi Isa dah mati. Tak ada dah. Di sisi orang Kristian, mereka dulu ada konfrontasi dengan Yahudi, nak marah dekat Yahudi sebab Yahudi bersekongkol dengan pemimpin Rom pada masa itu membunuh Nabi Allah Isa. Bagi mereka Nabi Allah Isa disalib. Di sisi Kristian, hak kena salib tu Nabi Isa. Cuma dimatikan Allah dalam tempoh tiga hari. Hari yang ketiga hidup balik, bertemu kali terakhir dengan pengikut dia, kemudian diangkat oleh Allah. Naik juga sama macam akidah kita orang Islam, tapi mati dulu 3 hari, kemudian hidup balik baru naik. Islam ni memang bukan Nabi Isa dah tu. Memang orang yang dirupakan menyerupai Nabi Isa. Orang yang berkhianat terhadap Nabi Isa, kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah, kawan tu yang kena salib. Kawan tu mati, kawan tu dikuburkan. Okey. Kenapa saya bawa kisah-kisah ni? Kisah-kisah ni adalah sebahagian daripada agenda. Kisah ini sebahagian daripada perancangan. Dan pengistilahan hari ini kita sebut sebagai konspirasi. Dan lebih jauh kalau kita pergi pada zaman Nabi Muhammad, sebelum malam Nabi Muhammad berhijrah ke bumi Madinah, sudah ada pakatan di Darun Nadwah, mesyuarat dan perbincangan. Dalam tu sekali ada iblis, setan. Iblis tu menyamar seorang tua daripada bumi Najat. Masuk sekali dalam mesyuarat tu. Padahal dia tak boleh masuk sebab ni hanya melibatkan pemimpin-pemimpin Mekah. Tapi sebab dia kata aku pun benci dekat Muhammad, aku pun berseteru dengan Muhammad, aku nak bagi pendapat juga. Masuk dalam tu. Macam-macam perancangan. Ada yang nak bunuh, ada yang nak penjarakan sampai mati dalam tu tak bagi makan. Ada yang nak kenen-kenen berjalan kawasan tak ada orang, kita pukul sampai mati. Banyak perancangan. Ada 8 hingga 10 perancangan kalau kita buka kitab sirah. Tapi perancangan ni tak ada seorang pun tahu kan? Tak ada seorang pun tahu, tapi Allah buka kepada Nabi Muhammad menerusi wahyu. Sini poin dia. Kita hari ini umat akhir zaman bernasib baik dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah atas sifat pemecahan terhadap agenda, perancangan dan konspirasi-konspirasi tadi. Nasib baik apa? Nasib baik Allah tolong buka kisah sebenar pada kita. Kalau hari ini Allah tak buka kisah sebenar menerusi ayat-ayat Al-Quran, mungkin mulut kita juga memfitnah benda yang sama terhadap Nabi Sulaiman. Kalau Allah tak buka cerita ni, biar orang cari sendiri. Aku nak tengok macam mana mereka cari. Mungkin juga kita memfitnah Nabi Isa dilahirkan di kandang kambing. Dan mungkin lebih jauh, kita memfitnah Nabi Isa yang disalib kalau Allah tak buka. Why? Faham secara mudah macam ni. Bila Allah tak buka, kita nak tahu juga tentang Nabi Isa. Dan bila nak tahu tentang Nabi Isa, agak-agak yang paling utama, the first yang kita nak tanya, bangsa mana?
Aku ni nak tahu pasal Nabi Isa. Betul ke kisah dia macam mana ni? Kita nak tanya siapa? Nak tanya orang Melayu hak sama macam kita ke? Nak tanya orang Thailand jiran kita ke? Nak tanya orang Singapura ke? Nak tanya orang Afrika ke? Nak tanya orang Eropah ke? Nak tanya spesies Bani Israel yang macam Nabi Isa? Nak tanya hak mana? Nak tanya hak mana? Tanya Bani Israel lah, takkan nak tanya orang Melayu macam kita. Pakcik tahu tak Nabi Isa macam mana? Aku memang Jadi baru nak cakap tentang Bani Israel, dah keluar Israeliat. Pemanaan paling panjang untuk bincang bab ni. Jadi kalau tanya mereka akan jawab apa? Hak kena salib tu siapa? Nabi Isa. Kita pun, baru aku tahu kisah sebenar. Hak kena salib tu, aku dah pi naik kapal terbang, berhenti, tanya geng-geng Bani Israel, kayak orang-orang Melayu di Malaysia, yang kena salib tu sememangnya Nabi Isa. Tengok. Dah terfitnah. Ni maksud saya kalau Allah tak buka ni. Nasib baik Allah buka. Tapi ingat, bila kita berhadapan dengan ancaman-ancaman dan konspirasi akhir zaman yang lebih besar, kelemahan kita, Nabi dan Rasul sudah tamat. Ada lagi tak apa ni Nabi dan Rasul? Tak ada dah. Dan Nabi Muhammad tidak akan dibangkitkan oleh Allah buat kali kedua sebelum kiamat untuk cerita kat kita sebelum ni hak betul, sebelum ni hak ni dekat-dekat betul, sebelum ni hak ni salah langsung. Jadi hak betul itu biarlah betul, hak dekat-dekat betul macam ni hak betul sebenar, hak salah tu macam ni hak betul dia. Nabi tak bangun dah. Satu lagi, Quran akan turun lagi dah walau satu huruf. Quran pun tak akan turun dah walau satu huruf. Tetapi agenda, perancangan dan iblis juga berhenti sama dengan wahyu turun, sama dengan Rasulullah wafat ke, dia akan go on. Konspirasi iblis akan berlalu. Akan go on, dia tak berhenti. Tapi hak dulu Allah tolong buka, hak sekarang dah dia go on, mesti dia buat agenda. Dah go on, mesti dia berkonspirasi. Dah go on, mesti dia berperancangan. Tapi kita tak ada panduan. Hak ni kita kena sendiri cari. Contoh paling mudah kita nak bawa, kita ambil isu bertebaran dosa-dosa besar yang disebut dalam hampir semua agama. Tengok bayangkan ni botol arak. Ni botol arak. Hari ni orang Yahudi minum arak atau tidak? Kita ambil konteks negara kita lah, hak kecil. Orang Yahudi minum arak tak? Orang beragama Kristian minum arak tak? Orang beragama Hindu ada minum arak tak? Orang beragama Buddha minum arak, beragama Sikh minum arak, orang beragama Islam tak ada kot. Ke ada? Ada ke tak ada? Orang beragama Islam minum arak? Tak payah nafi, ada. Baik, secara jujur, tengok secara jujur. Kalau kita pi seorang-seorang beratok 6 orang. Secara jujurlah kami nak tanya, dalam agama Yahudi ada tak ajaran supaya pemeluk, penganut dia minum arak? Agak-agak apa jawapan dia? Tak ada. Adakah minum arak ni halal atau haram di sisi agama kamu? Haram. Tanyalah agama Nasrani, jawapan sama atau berbeza? Sama. Tanya Islam, lagilah sama. Tanya Hindu, lagilah sama. Tanya Sikh, lagilah sama. Tanya Buddha, lagilah sama. Kalau kita ambil persepsi, agama ni adalah untuk membentuk peribadi dan akhlak mana-mana pemeluk dan penganut dalam ajaran masing-masing. Tak ada mana-mana agama suruh pemeluk dia buat benda jahat, buat benda haram. Secara jujur, dalam kita ramai-ramai ni semua ada penisbahan atas agama. Kenapa menatang ni perlu lagi ada di bumi kita? Dah tanya seorang-seorang atas nisbah agama, dilarang. Tanya seorang-seorang atas nisbah agama, haram. Kenapa benda ni duk ada lagi? Untuk siapa? Siapa nak minum sebenarnya? Dah takleh, dah haram, siapa nak minum sebenarnya yang jadi ada ni? Siapa nak minum? Tuan nak minum? Tanya dalam ni seorang tak mau minum, tapi ada orang minum. Hak ada orang minum tu keterlibatan semua agama. Maksudnya perbuatan dia dah terkeluar daripada ajaran dan acuan hak sebenar. Hak tu yang mereka nak. Kalau kita kira, perlu lagi dah ada air arak. Perlu ada dak botol arak. Perlu dah ada
Orang yang mengoperasikan arak, perlu dah ada kilang arak, perlu dah ada MOU untuk menandatangani pembangunan kilang arak, perlu dah ada persetujuan merencanakan tanah-tanah tertentu untuk dibangunkan kilang arak. Adakah kilang hari ini terjadi secara kebetulan ataupun dirancang? Tiba-tiba memang tak ada kilang Ustaz sebelum ni. Hari ni je saya duduk pergi kerja, memang ada dah siap kilang. Kebetulan sungguh kilang ni ada. Dia tak akan jadi kebetulan. Memang dia dirancang dari awal lagi untuk menubuhkan dia. Set di mana tanah, set di mana kawasan, set di mana daerah, dibuat perjanjian. Semua tu ada orang-orang. Tangan-tangan yang menandatangani. Tangan-tangan orang yang bangunkan daripada foundation sampailah atap yang terakhir. Pengoperasian dalam kilang sampai keluarnya macam ni. Bukan kebetulan. Tapi isunya, siapa ada buat operasi ni? Cari sendirilah. Itu poin dia. Nak kata konspirasi lagi ke ni? Ini terbukti, tapi hak di belakang tu anda cari sendirilah. Tu kita ambil bab minum arak, kita ambil lagi dosa berzina. Dalam negara kita ada rumah pelacuran tak? Ada. Tempat-tempat hak tak senonoh. Hak jenis suruh buka aurat, hak jenis suruh tak tutup aurat, hak jenis seksi, hak jenis dedah, ada. Kalau tanya ikut agama masing-masing, sama jawapan dia. Semua suruh berzina tak? Ke ada? Kecuali agama lain memang tak suruh berzina. Agama kami saja suruh berzina. Cuba angkat tangan, sebut agama tu. Tak ada. Bila tak ada, keperluan untuk manusia berzina di pusat-pusat perzinaan dan pelacuran ni apa dia? Siapa yang nak buat ni sebenarnya? Hak nak berzina ni siapa? Dah kata semua agama larang berzina, perlu ada ni siapa hak nak masuk sini ni? Siapa bang? Hak terkeluar dari acuan tadilah. Ada terlepas hawa nafsu dia. Orang Islam pun ada, orang tu pun ada. Bila tanya Islam, kalau tanya dia jujur, hang berzina ni haram ke halal, dia jawab apa? Dia jawab haram, dia tahu hukum dia, tapi terbabas. Bila ada, dia akan terbabas. Itulah yang kita nak sekat. Tak mau ada bagi orang tak buat jahat. Bila ada, marilah serban besar atas kepala pun duk selak, nampak pohon, nampak betis, lagu mana bang? Bila dah ditonjolkan, dipertontonkan, dipromosikan hari-hari, kalau benda tu tak ada, settle lah. Arak tak ada, zina tak ada, hak tu tak ada, manusia bertambah baik. Ni manusia nak jadi baik, perang. Manusia nak jadi baik, tunjuk. Manusia nak jadi baik, dedah. Manusia nak jadi baik, promosi. Bermain dengan hawa nafsu manusia. Kan ada satu kaedah dalam Islam, apa dia? As-saddu zara'i, menutup pintu-pintu kerosakan. Kalau tak mau orang minum arak, jangan buat kilang arak. Tak mau orang berzina, tutup. Dah buka. Tu bab berzina. Lepas tu bab apa lagi? Berjudi. Kalau tanya semua agama, halal ke haram judi? Haram. Lepas tu pusat judi tu untuk siapa sebenarnya? Siapa yang nak pergi berjudi ni? Dah semua haram. Adalah harta playoff, harta keluar acuan nak pergi berjudi tu. Dah benda ada. Dia jadi menggalakkan. Besok dipersoalkan lah. Atas sampai jadi pembinaan sains nature dia sampai ke orang berjudi, orang bercerai-berai kerana judi, orang lingkup kerana judi, orang tendang anak kerana judi. Satu-satu. Dah, persoalan dia, benda ni jadi kebetulan ke? Ada orang lorongkan benda ni nak jadi? Ada lorongan-lorongan, tangan-tangan tersembunyi. Nak tahu siapa? Cari sendirilah. Hari ni bila kita sebut tentang secret society, dah ada yang menamakan Freemason, ada yang menamakan Komiti 300, ada yang menamakan Illuminati, Telitaria Commission, Bohemian Grove School and Bond. Maksudnya, nama-nama yang saya sebut ni terbukti wujud atau terbukti tak wujud? Terbukti wujud ke tak wujud? Macam tak berani ya. Semua tu wujud. Dalil, carilah ayat Quran ada sebut tak pasal Freemason? Mana ada? Itulah kadang-kadang orang ni, mana dalil? Illuminati dalam hadis, mana nak ada? Komiti 300 dalam ayat Quran, mana nak ada? School and Bond dalam hadis, mana nak ada? Tapi anda nak tolak kewujudan dia, boleh ke tak? Boleh ke tak nak tolak? Dah memang terbukti dia ada, nak tolak lagi? Bangunan ada, lodge ada, tempat tu ada, tempat ni nak tolak apa lagi? Persoalan dia hari ni meniti sama ada dia baik atau dia jahat, dia betul atau dia salah.
Nak tahu, anda kajilah. Oh, beralih lagi masa tak? Faham ke tak ni malam ni? Faham lah. Tu yang nak suruh kita faham lah. Maksudnya untuk zaman ni tak ada panduan dah. Maksudnya kita kena relate dah ayat-ayat Quran yang ada kaitan dengan akhir zaman, hadis-hadis yang ada kaitan dengan akhir zaman. Jangan mereka-reka, jangan memandai-mandai. Kita kena ada panduan. Kita kena bertalaki, kita kena berguru, kita kena bersembang, kita kena bertukar pandangan, kita kena bertukar pendapat, tanya orang tu, tanya orang ni. Lihat antara olahan-olahan dan pengaliran ilmu. Tak cukup hanya kita baca buku. Kita kena talaki, kita kena baca kitab depan guru, kita minta pandangan mereka, minta saranan daripada orang ni, bertanyakan orang keanggotaan tu, keahlian ni, apa cerita sebenar, apa cerita betul. Baru kita buat rumusan. Walaupun kita buat rumusan, dia masih dalam pendapat dan pandangan kita. Mungkin boleh berlaku betul, mungkin boleh berlaku kesalahan. Dan tak jadi masalah pun kalau kesalahan, kalau ada orang perbetulkan, ada orang tegur. Kita dalam proses mencari. Hak kita nak cari ialah why benda-benda ni perlu ada. Kita pun terfikir dari sudut logiknya tak perlu ada adalah sebab dia menjadi keharaman dalam semua agama, ketidakbolehan dalam semua agama, ketidakhalalan dalam semua agama. Why benda-benda ni perlu lagi ada dalam kehidupan, dalam masyarakat, dalam negara dan dalam sistem kita. Sudah lama dah kan? Sudah lama dah. Inilah kita mengharapkan masyarakat yang baik. Kita mengharapkan masyarakat yang islami. Kita mengharapkan masyarakat yang beriman. Tapi tampanan-tampanan kepada pengarahan kepada dosa-dosa besar masih terus ada, masih terus wujud. Jadi apa solution kita? Solution tu kena pergi Masjid Pro 2 malam esok lah. Dah bagi sekat-sekat sudahlah. Malam ni saya pun tak boleh nak lama ni. Saya ada hal juga malam ni. Boleh dah saya berhenti dulu sekat ni? Boleh dah, insyaAllah dah. Sejam lebih dah ni, nak dekat 2 jam. Saya haraplah malam ni dapat membuka minda-minda kita secara analitik dan kritis dalam mendepani ayat-ayat Allah, dalam mengambil iktibar daripada hadis-hadis dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara jujur, malam ni apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang dhaif, yang serba tak kena tu tak ada orang lain. Datang daripada diri saya sendiri. Apapun saya mengharapkan kebaikan untuk kita semua. Moga-moga Allah sentiasa melindungi iman, akidah. Bukan hanya kita tetapi anak isteri kita, kaum kerabat, saudara dan seluruh umat Islam daripada dunia. Terutama menghadapi fitnah-fitnah yang lebih besar. Kita tidak tahu apakah yang Allah akan tentukan pada kehidupan kita umat Islam di masa depan. Harapan kita masih lagi terus cekal bersama dengan akidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.